أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada malam ini, masih lagi di dalam surah Al-Ghashiyah, iaitu surah yang ke-88 daripada susunan Al-Quran. Dan kita masuk pada bahagian yang terakhir daripada surah Al-Ghashiyah, bermula daripada ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah Ta'ala akan mengazabkannya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah menghisap mereka. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan pada malam ini adalah bahagian yang terakhir daripada perbahasan surah Al-Ghashiyah. Selepas mana kita telah membincangkan pada peringkat awal permulaan ini, apabila Allah Taala menceritakan golongan yang mana mendapat penghinaan yang disebut sebagai wujuhun yauma izin khasyiah, maknanya wajah-wajah mereka tertunduk hina di hari akhirat, iaitu golongan-golongan yang kafir, yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menceritakan bagaimana keadaan nasib mereka, kedudukan mereka di dalam api neraka, yang mana mereka ni duduk di dalam neraka yang bergelegak, yang mana mereka minum daripada air mata air yang panas, dan mereka makan daripada buah-buah yang berduri. Itu bahagian pertama daripada surah Ar-Ghashiyah. Bahagian yang kedua yang telah kita bincangkan juga, iaitu golongan yang kedua yang disebut sebagai wujuhun yauma izin naibah, iaitu golongan yang wajah-wajah mereka berseri-seri pada hari akhirat, iaitu orang-orang ahli syurga, orang-orang yang beriman,
yang mendapat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menceritakan bagaimana pula keadaan dan suasana di dalam syurga, iaitu disebut bahawa mereka berada di dalam jannatil aliyah, di dalam syurga yang tinggi, yang mana la tasma'u fiha lariyah, yang mana mereka tidak mendengar kata-kata yang lara. Fiha ainun jariyah, dia duduk bersama dengan bidadari-bidadari yang hebat. Fiha sururun marfu'ah, mereka duduk di atas katil-katil, tahta-tahta yang ditinggikan. Begitulah Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan nikmat yang diperolehi bagi ahli-ahli syurga. Seterusnya, selepas mana Allah Ta'ala menceritakan dua golongan tadi, golongan ahli syurga dan ahli neraka, seterusnya kita masuk pada bahagian terakhir, apabila Allah Ta'ala mengajak kepada kita untuk berfikir. Untuk berfikir berkenaan dengan kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kerana disebut bahawa apabila kita ingin melihat keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tengoklah kepada penciptaan Allah. Kalau kita nak melihat hebatnya Allah Ta'ala, berfikirlah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah berkenaan dengan ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu macam mana? Allah Ta'ala tu petok ke bulat ke? Allah Ta'ala laki ke puang ke? Itu tak payah fikir. Yang disuruh kepada kita berfikir adalah berfikir berkenaan dengan ciptaan Allah Ta'ala. Maka di sinilah Allah Ta'ala menyatakan pada ayat yang bahagian yang ketiga ini, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khaliqat, maka apakah mereka tidak memperlihat, tidak tengok bagaimana unta itu diciptakan. Maka yang pertama Allah Ta'ala nak suruh kita tengok bab berkenaan dengan kejadian unta. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan unta. Kerana apa disebut unta, tuan-tuan? Kerana unta adalah termasuk di antara binatang-binatang yang mana cukup hebat penciptaannya. Sesungguhnya ia merupakan ciptaan yang sangat menakjubkan dan susunan tubuhnya yang sangat menghairankan. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada susunan tubuh haiwan unta ini, kita akan melihat bahawa unta ini berbeza daripada binatang-binatang yang lain. Dan unta ini mempunyai kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa hebatnya. Kekuatan yang dahsyat maksudnya apa? Dari sudut fizikal itu sendiri. Unta ini, tuan-tuan, di antara binatang yang boleh berlari laju. Kita tengok, biasa kita tengok binatang berlari laju ni kuda. Nampak unta ni macam jalan slow ni, tak. Unta adalah binatang yang di antara binatang yang boleh berlari laju. Sebab itu, tuan-tuan, di tanah Arab, di negeri Arab, di antara pertandingan-pertandingan yang dilakukan adalah lumba unta. Nampak? Lumba unta. Kalau kat lain orang lumba kuda, dia lumba unta. Sebab apa? Sebab unta ni di antara binatang yang mempunyai kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa. Dan kita tengok pada unta juga bahawa dengan fizikalnya yang Allah Ta'ala jadikan, unta ini mampu menanggung ataupun membawa beban yang berat. Sebab tu kita tengok orang zaman dulu, kalau dia pergi berdagang, bawa barang-barang letak atas belakang unta. Kalau hari ni, tuan-tuan, kalau orang nak bawa pergi bawa satu barang ke satu tempat yang lain, hari ni kalau kita tengok bawa trailer, bawa lori. Tapi tuan-tuan, zaman dulu orang guna unta. Unta ni letak beban yang begitu berat di atas belakang dia masih boleh mampu menanggungnya dan membuat perjalanan. Dua,
Yang ketiga, unta ni disebut juga berkenaan dengan kekuatan yang luar biasa yang ada pada unta. Yang ketiga adalah unta ni dia mampu berjalan bukan sahaja pada tanah yang biasa, bahkan boleh berjalan di padang pasir. Di padang pasir dengan perjalanan yang normal. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita sebagai contoh, kalau kita jalan atas tanah lajulah. Tapi tuan-tuan cuba kita jalan atas pasir. Maka perjalanan kita akan terhad. Akan jadi cepat letih, cepat lengah, rasa berat. Sebab apa? Sebab tanah berpasir. Macam orang main bola lah. Tak sama orang main bola sepak pantai dengan bola sepak padang, tak sama. Sebab apa? Sebab tanah dia berpasir. Bila berpasir menyebabkan kaki tenggelam. Tapi tuan-tuan, unta ni tidak. Kerana Allah Ta'ala menjadikan unta ni tapak kaki dia besar. Yang mana mampu menanggur tadi, menanggur beban. Yang kedua, dapat menguasai setiap tapak yang dia jejak. Itu yang ketiga. Yang keempat, unta ni dia boleh berjalan jauh. Boleh berjalan jauh dan boleh terus kekal perjalanannya walaupun dilanda oleh ribut pasir. Sebab apa? Sebab pada unta ni dia ada spek mata dia. Nampak? Spek mata yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia. Maknanya marilah ribut pasir apa setara pun, habuk pun, unta ni boleh jalan cerah. Tak ada masalah. 4. Yang kelima, unta sebagaimana yang kita sedia maklum, mampu perjalanan yang jauh tanpa makan dan tanpa minum. Nampak? Kerana pada tubuh badan unta tu ada taki yang besar. Sebab tu unta kalau dia minum, sekali minum bergeleng-geleng air. Menunjukkan di sini ciptaan yang sangat menakjubkan pada susuk tubuh, pada tubuh unta. Maka sebab itulah Allah Ta'ala suruh tengok, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak lihat bagaimanakah unta diciptakan? Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan kagum hebatnya Allah Ta'ala. Kalau kita tengok unta tadi tu pun hebat dah, maknanya apa? Yang menciptakan unta lebih hebat daripada unta lah. Kalau hari ni kita nak, contohnya tuan-tuan, kita tengok telefon kita, iPhone kita ni rasa macam hebat dah. Dengan sekalian teknologi yang ada, semuanya boleh digapai hanya di hujung jari kita. Tapi tuan-tuan, di antara telefon kita ni dengan orang yang menciptakan telefon, hak mana paling bijak? Hak mana paling hebat? Sudah pastilah orang yang mencipta telefon ini lebih hebatlah daripada telefon itu sendiri. Maka begitulah maksud mudah untuk kita fahami. Dan kita sebut tadi bahawa unta ni dapat mengangkut beban yang berat. Dan dagingnya pula dapat dimakan, dan kulitnya dapat dimanfaatkan, serta susunya pula dapat diminum. Maksudnya apa? Maksudnya pada semua bahagian unta itu dapat dimanfaatkan, dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebab itulah unta ni adalah majoriti menjadi binatang ternak yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab dia akan memelihara unta ni sebab kelebihan yang ada pada binatang unta inilah. Maka unta menjadi pengangkutan yang sangat hebat, pengangkutan yang sangat mahal pada zaman tu. Maknanya kalau siapa ada unta, dia kaya lah. Tergolong di kalangan orang-orang yang kaya. Bukan sahaja siapa ada unta, termasuk unta peliharaan, termasuk juga
unta yang digunakan untuk peperangan. Maka kalau kita tengok dalam perang, kalaulah satu bila nak perang ni biasanya dia akan atau pengintik lah. Dia akan tengok musuh ada berapa kekuatan. Ada berapa kekuatan. Ada 100 ekor kuda, ada 100 ekor unta, ada berapa orang tentera. Dia akan tengok. Maka mana-mana pasukan yang mempunyai bilangan unta yang banyak, maka dia adalah pasukan tentera yang hebat dan pasukan tentera yang kuat. Maka ini disebut unta sebagai pengangkutan yang sangat agung pada zaman tersebutlah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Maksudnya Allah Ta'ala nak suruh kita lihat berkenaan dengan segala ciptaan-ciptaan yang Allah Ta'ala nyatakan. Selepas mana Allah Ta'ala cerita, kamu tak tengok ke bagaimana unta diciptakan? Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, wa ila samai kaifa rufi'at. Kamu tidak tengok ke bagaimana langit ditinggikan? Tuan-tuan, langit ini di antara ciptaan Allah Ta'ala yang agung. Sebab itu bila kita membaca Al-Quran, apabila Allah Ta'ala nak mensabitkan diri Allah Ta'ala sebagai nak mensabitkan keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala mendatangkan contoh langit dan bumi. Kalau Allah Ta'ala nak mensabitkan kehebatan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dulu berkenaan ciptaan langit dan bumi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dua ciptaan ini, iaitu langit dan bumi, adalah ciptaan Allah Ta'ala yang sangat agung, yang mana tidak ada makhluk yang boleh buat sebagaimana Allah Ta'ala buat terhadap langit dan bumi. Berbeza dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Contohnya ciptaan pokok-pokok, bunga-bunga, kayu-kayu, makanan. Hari ini tuan-tuan, dengan sedikit ilmu yang Allah Ta'ala beri, orang boleh cipta pokok. Betul? Orang boleh cipta kayu-kayu. Orang boleh cipta, kalau tuan-tuan tengok di dalam media sosial, hari ini tuan-tuan, orang boleh buat berah palsu, tuan-tuan. Kan banyak dalam Facebook disebut berah palsu, telur palsu, sayur palsu, tuan-tuan. Saya tengok dalam video tu, dia buat sayur. Maknanya buat daripada bahan kimia lah. Bahan kimia campur tepung-tepung jadi kobeh. Sebutir macam kobeh, macam hok tanah. Sama dengan telur. Orang buat telur, tuan. Dengan sedikit ilmu yang ada, teknologi yang ada ini, orang boleh buat. Tetapi pada ciptaan langit dan bumi, tak ada orang boleh buat. Tak ada orang boleh tiru. Tak ada orang boleh buat bumi sutil lagi macam Allah Ta'ala buat. Tak ada orang boleh buat langit macam Allah Ta'ala buat sekarang. Maka sebab tu Allah Ta'ala suruh, wa ila samai kaifa rufi'at. Kamu dah tengok ke bagaimana langit-langit itu ditinggikan? Maksudnya tuan, apa maksud ditinggikan? Langit ni Allah Ta'ala buat tanpa tiang dan tanpa penyakut yang menggantungnya. Maksudnya apa? Maksudnya langit itu seolah-olah macam terapung. Kalau kita belajar dalam ilmu sains, langit ini berada di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti, yang mana keadaannya macam mana? Tidak dapat untuk difikirkan oleh akal. Kalau ciptaan lain, tuan-tuan, contoh macam ni, masjid kita ni, nak boleh ada bumbung, kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, tuan-tuan, macam mana nak boleh ada bumbung?
Kalau ada tiang pula kena ada atap kena ada kuda. Nah, kalau tak ada kuda tuan-tuan tak kukuh, runtuh. Tapi tuan-tuan langit Allah Taala buat. Tidak ada tiang yang menahannya dan tidak ada mencangkuk yang mencakupnya. Dan tuan-tuan langit ini Allah Taala sebut sekali. Yang mana disebut tadi wa ma laha min furuj. Langit ni sama sekali tidak pernah retak, tidak pernah jatuh. Nah, walaupun tak ada tiang. Ini hebat Allah Taala. Nah, nak suruh kita mengisapi bahawa kita hebat tak mana pun tuan-tuan. Tengok contoh. Manusia buat binaan yang cukup hebat. Ada tiang. Hak ada tiang pun molek-molek utuh. Nampak? Hak ada tiang pun utuh juga. Maka di sinilah Allah Ta'ala nak suruh kita lihat kehebatan Allah Ta'ala. Wa ila syamai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Kemudian wa ila jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Kita tengok gunung-gunung menjadi pasak kepada bumi. Menjadi pasak menyebabkan bumi menjadi kukuh dan bumi menjadi stabil, sehingga penghuni bumi ni tak bergoyang. Nampak? Tak bergoyang. Kita hari ni alhamdulillah kita duduk di bumi Malaysia, kita duduk di bumi Terengganu, bumi yang kukuh. Kerana apa? Kerana di sana adanya banyak gunung-gunung, bukit-bukit yang menjadi pasak kepada bumi. Nah, sebab itu tuan-tuan, ini Allah Ta'ala nak suruh kita tengoklah betapa besarnya kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Dan dengan sebab gunung-gunung, daripada gunung-gunung juga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita sekalian banyak hasil galian yang bernilai. Daripada bukit-bukit, daripada gunung-gunung, di dalamnya adanya emas, adanya batu-batu berlian, adanya batu-batu permata, adanya silika yang bernilai tinggi, yang menjadi kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduknya. Sebab tu nak suruh tengok, nak suruh kita bersyukur berkenaan dengan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi, kamu nak tengok ke bagaimana bumi ini dihamparkan. Maksudnya apa? Bagaimana bumi dibentangkan, dihamparkan dan dipanjangkan. Nampak? Maksudnya tuan-tuan, dengan sebab bumi ni rata molek, menyebabkan kita dapat duduk di atas bumi ni dengan selesa. Dengan selesa. Kalau tak tuan-tuan, kalau bumi kebanyakannya melekuk belaka tuan-tuan, payahlah kita nak duduk. Kalau kita nak tidur sekalipun tuan-tuan, kita sekurang-kurangnya nak tidur atas katil yang empuk, katil yang serik. Kalau tidur atas batu yang berlekok-lekok, sakit pinggang. Menunjukkan di sini kurniaan Allah Ta'ala lagi menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita hidup dan menikmatinya. Dengan demikian Allah Ta'ala telah mengingatkan orang Arab Badui untuk menjadikan sebagai bukti dari apa yang mereka sering saksikan. Iaitu apa? Sebab apa disebut orang Badui? Orang Badui ni orang yang kapung, orang yang sentiasa melakukan perjalanan, orang yang nomak berpindah randah. Maka dia jalan, maka dia akan tengok bila dia jalan, dia naik unta. Nampak? Jadi bila naik unta tu, cuba fikirlah sikit betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan unta dan langit yang berada di atas kepalanya. Dan kita tuan-tuan hidup di atas bumi ni, ingat kita hidup menongkak langit. Nampak?
Kita hidup menongkat langit. Sebab tu jangan sombong. Nah, kita berjalan di atas bumi Tuhan. Jangan sesekali kita sombong. Maknanya bila jalan, langit berada di atas kepala kita. Gunung-gunung berada di hadapan kita. Bumi berada di bawah kita. Yang semuanya menunjukkan kekuasaan pencipta semua itu. Iaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah kita tengok bumi ni hebat, langit ni hebat. Langit bukan sahaja pada langit itu, pada semua komponen-komponen yang ada pada langit. Apa dia? Komponen yang ada pada langit. Sebagai contoh awan. Awan. Tuan-tuan, awan ni kalau kita duduk di bawah. Nah, kita duduk bumi ni, kita tengok awan ke langit. Awan tu macam gulali, ya tuan-tuan. Macam gabu gitu. Tapi tuan-tuan, bila kita naik kapal terbang. Nah, bila mana kapal terbang, langgar awan, bergegar kapal terbang. Menunjukkan apa? Awan ni walaupun pandangan mata kita nampak macam gabu itu, tapi awan ini menanggung air yang begitu banyak. Nah, tengok tuan-tuan bagaimana hebatnya Allah Ta'ala buat. Awan dapat menanggung air yang banyak. Yang mana kalau kita tengok sekali hujan, banjir tu tuan-tuan. Banjir satu negeri, banjir satu wilayah. Nah, sehari dua ni magai banjir di Kuala Lumpur. Nah, Malaysia kata hujan turun di Kuala Lumpur tu 100 mm je tuan-tuan. Maknanya kalau hujan turun di Kuala Lumpur 100 mm telah menyebabkan banjir. Berbeza di Terengganu, berbeza di Pantai Timur. Di Pantai Timur tuan-tuan, kalau hujan turun di Terengganu melebihi daripada 200 hingga 300 mm barulah banjir. Nampak? Tapi kalau pun tak, kalau turun 100 je banjir lalu. Nampak? Maksudnya apa tuan-tuan? Itu hebat. Bagaimana kita kata awan yang menanggung air yang banyak yang boleh menyebabkan banjir satu negeri, tuan-tuan, awan itu sama sekali tak pernah jatuh, tuan-tuan. Betul tak? Hebat. Sedangkan air ni berat. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, kalau orang zaman dululah, biasa orang buat taki air ni atas rumah. Dekat rooftop. Tapi ni orang tak buat dah, semua orang buat. Kalau buat rumah, taki buat luar. Sebab apa? Sebab utuh. Banyak dah bangunan-bangunan yang letak taki atas. Utuh. Sebab apa? Sebab beratnya air. Tapi Maha Suci Allah, Allah Ta'ala buat awan yang menanggung air yang begitu banyak, yang boleh buat banjir satu negeri. Awan itu tak pernah jatuh sekali pun ke atas bumi. Subhanallah. Maka inilah yang Allah Ta'ala nak suruh kita lihat, nak suruh kita tengok, berkenaan dengan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, disebut lagi tadi, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Fazakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Makanya beri peringatan. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya fazakir, fazakir ni fi'lul amri, kata perintah. Maksudnya wahai Muhammad, berilah peringatan. Berilah peringatan kepada manusia, mengenai apa yang engkau diutuskan kepada mereka. Apa dia tuan-tuan? Fa innama 'alaikal balar wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugas kamu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Bagaimana anak tafsirkan bagi ayat ini? Dia kata, wahai Muhammad,
Kerja kamu adalah fazakir, adalah memberi peringatan. Adapun berkenaan dengan hisab, wa alainal hisab, Allah Taala akan hisab. Jadi sebab tu tuan-tuan, sama juga walaupun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi iktibar dan pengajarannya kepada kita. Sebagaimana disebut dalam kaedah, al-ibratun bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, iktibar, pengajaran itu bukannya sebab yang khusus, tetapi umum kepada semua. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi, tapi pengajarannya kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, tugas kita adalah memberi peringatan. Memberi peringatan, beri nasihat. Soal orang nak ikut, tak mau ikut, orang nak dengar, tak mau dengar, itu bukan kerja kita. Kerja kita tolong khabar je. Tolong pesan. Nasihat kepada orang yang boleh kita nasihat. Kerana apa? Kerana ad-dinun nasihat. Kerana agama adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita fahami daripada hadis Nabi ini, ad-dinun nasihat, Nabi cakap dua patah ya. Agama itu nasihat. Laksana macam Nabi sebut dalam hadis, al-hajjul arafah, haji itu pada Arafah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang tak pergi wukuf di Arafah, jawapannya tak ada haji. Sama juga macam ini, ad-dinun nasihat. Maksudnya apa? Agama itu terbentuk dengan nasihat. Maksudnya dalam agama mesti ada nasihat. Bila Nabi sebut ad-dinun nasihat, sahabat pun tanya pula. Sahabat tanya, qulna liman ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihat ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat walillah wali kutubihi wali rasulih wali ammatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin dan sekalian rakyat semuanya. Nampak? Maksudnya tuan-tuan, nasihat, peringatan menjadi perkara dasar, perkara yang penting di dalam agama. Sebab itu tuan-tuan, inilah pekerjaan yang paling baik. Sebagaimana disebut di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Allah Ta'ala kata, siapakah lagi pekerjaan yang lebih baik daripada da'i ila Allah, daripada orang yang seru ajak pada Allah Ta'ala dan ajak buat amal soleh. Allah Ta'ala kata, siapa lagi pekerjaan yang lebih baik daripada orang yang ajak kepada Allah Ta'ala dan ajak kepada orang buat amal soleh. Maksudnya pendakwah, ad-da'i, itulah pekerjaan yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, kerana dia adalah kerja para Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan salah faham pula. Jangan kita ada kerja dah, kita kerja doktor, beti kerja nak jadi pendakwah dah. Tuan-tuan, kalau kita sudah bekerja, kita menjadi seorang doktor sebagai contoh, jadilah doktor yang pendakwah. Tu kita nak. Siapa ni tuan-tuan, ramai mana orang yang tak semayang di hospital? Kalau doktor yang pendakwah, sambil-sambil dia berobat, dia ajar cara nak semayang. Kalau kita pekerja, kita kerja apa? Peniaga yang pendakwah, peniaga yang ajak kepada Allah Ta'ala, ajak kepada buat baik. Kita yang pendakwah, penjawab awal yang pendakwah, yang ajak kepada Allah Ta'ala dan ajak kepada kebaikan. Itu dia. Fazakir innama anta muzakkir, berilah peringatan. Kerja kita beri peringatan dia. Soal berjaya tak berjaya, ikut tak ikut, Allah Ta'ala kata wa alainal hisab, atas kamilah
yang akan hisap mereka. Nampak? Allah Ta'ala dah tanya kita, berjaya dah berdakwah? Berapa ramai orang ikut kita? Ustaz ceramah, berapa orang ikut ustaz ceramah? Berapa orang follower? Tu nak tanya. Allah Ta'ala tanya, buat ke tak? Beri peringatan tak? Nasihat ke tak? Maka itulah yang disebut fazakir innama anta muzakkir. Maka insya-Allah beberapa perkara yang dapat kita kongsi pada malam ini moga bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tu ma qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.